Masjid Bandar Baru Wangi, Tuan Haji Zainal Abidin. Ya, Bandar Baru apa? Astagfirullahaladzim. Itu ialah kekurangan itu datang daripada saya. Kebaikan daripada Allah. Tuan Nazir Masjid Bandar Baru apa? Tuan Haji Zainal Abidin Bilus, ya. Imam Ferry malam ni. Bukan. Zul Azman, lebih kuat kata saya. Jemaah Masjid Bandar Baru Ampang, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Agak-agak tahu tak kenapa saya tersasul je? Sebab apabila kita tadi beritahu, dia kata ustaz. Okey tuan-tuan, kalau nampak daripada slide tu, saya punya background, saya bukan ustaz, ya, dan saya juga bukan lawyer. Secara teknikalnya saya adalah engineer by profession. Kemudian saya ada MBA dan energy manager lah, ya. Tapi saya dah meninggalkan kerjaya engineer saya selama 22 tahun tu, kemudian beralih ke bidang ni. Macam juga Ustaz Abdullah Khairi, dia ada master, dia switch kepada bidang agama. InsyaAllah saya, ya. Jadi pada malam ni saya akan berkongsi. Tuan-tuan jangan akan mengajar faraid 1/2, 1/4, 1/8, tidak. Apa yang saya akan kongsikan pada malam ni adalah isu-isu harta pusaka dan kaedah penyelesaiannya. Ya, banyak kisah sebenar mengenai isu pusaka yang akan saya kongsikan, ya, insya-Allah. Walau bagaimanapun, apabila kita memperkatakan berkenaan dengan isu harta pusaka, maka kita tidak dapat lari daripada ilmu faraid, ya. Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, kata pelajarilah ilmu faraid, ya. Saya nak tekankan kat sini ilmu faraid, ya. Ajarkanlah kepada orang lain, semuanya bagi dia akan mati dan ilmu itu juga akan mati. Maka berlakulah kacau balau banyak sangat, ya, banyak sangat. Jadi hadis ini riwayat Al-Hakim daripada Ibnu Mas'ud. Isu pusaka umat Islam di Malaysia, ya. Berdasarkan satu kajian daripada Kumpulan Pesara ITM pada tahun 2017 mengatakan bahawa hanya 1% sahaja umat Islam yang benar-benar faham dan menghayati ilmu faraid, ya. 1% saja, tuan-tuan, ya. Okey. Kemudian apa lagi? Maka hasilnya seperti yang dilaporkan di akhbar, kalau mengikut jumlah sebenarnya setakat 2016, harta umat Islam yang terkumpul adalah berjumlah RM66.6 bilion. Banyak tak banyak, tuan-tuan? Baru-baru ni PM Abah kita announce kan untuk peruntukan bantuan prihatin berapa? 3 bilion ke 7 bilion. Itu berasal dari Allah banyaknya. Harta umat Islam yang terkumpul adalah 66.6 bilion. Satu jumlah yang amat banyak. Ya, kenapa jadi macam itu? Okey. Dan yang ni isu viral, ya. Baru-baru ni juga isu, kenal kan gambar tu? Arwah Abang Boce, kan, isu tu meletus baru ni saman menyaman, yang tu saya tak akan jelas, ya. Saya tak akan jelas, cuma saya nak tunjukkan saja, ya. Kemudian berdasarkan rekod setakat ni hampir 1 juta negara tanah masih lagi nak hampir 1 juta. Macam mana nak majukan? At least nak jual tu tak boleh sebab masih lagi nak arwah. Kemudian apa? Abang mahu minta adik gaduh harta pusaka. Banyak sangat, ya. Kemudian apa lagi? Hutang. Kita hutang-hutang apabila kita meninggal, walaupun mati syahid, tetapi jika ada hutang, maka kita akan digantung. Saya rasa semua orang maklum, ya. Mungkin Tok Imam agak-agak contoh-contoh hutang yang Imam tahu dah. Hutang rumah, ya, hutang kereta, kredit kad, hutang bank dan sebagainya. Betul, kan? Itu semua
semua hutang dengan pihak yang ketiga. Sebenarnya ada satu hutang yang kepada ahli keluarga kita yang kita selalu terlupa. Apa dia? Hutang urus pusaka. Sebab apa? Di dalam harta pusaka ada bahagian-bahagian waris kita. Ya, selagi harta pusaka tidak diuruskan, maknanya arwah berhutang kepada ahli keluarga yang bersangkutan. Yang kita kena ingatkan ya. Pusaka adalah satu isu yang sangat penting. Setuju ya? Kenapa? Alhamdulillah pada maghrib yang berbahagia ini kita semua masih hidup, berkumpul di dalam majlis ilmu ini. Dan pastinya yang hidup pasti akan mati. Ya. Harta kita ada rumah, kereta, apa lagi, tanah, semua harta. Apabila mati, ia akan menjadi pusaka. Ya. Sekarang kita ada keluarga, isteri, anak. Tuan Haji, isteri berapa Tuan Haji? Satu. Itu kalau mengikut TU sama tu yang aura ke 19 kan. Maksudnya Tuan Haji ni low class. Kan ada. Ya, ingat aura 19 dia kata untuk Arab semua isteri kena 4 baru high class ya. Tak kira lah isteri 1 ke 2 ke anak berapa kan. Apabila berlaku kematian ia akan menjadi waris. Jadi saya nak tanya dalam karya jemaah malam ni, agak-agak tuan-tuan dan puan muslimat, siapa yang tak tergolong dalam ni? Antara kita semua. Tak ada kan? Semua tergolong dalam ni, yang hidup pasti akan mati semua kan? Maknanya isu pusaka ni isu kita semua. Ya, bukan isu terpilih, isu kita semua ya. Okey. Dan saya percaya tuan-tuan dan puan semua masih ingat. Puan tak ingatlah sebab puan tak pergi sembahyang Jumaat kan? Yang tuan-tuan ni pada 25 Oktober seluruh negeri Selangor khutbah Jumaatnya membicarakan tentang harta pusaka. Tajuk dia apa kaitan harta apa ni merancang harta pusaka dan umur silaturahmi. Pada 25 Oktober. Saya percaya tuan-tuan masih ingat lagi. Cuma persoalannya apa kaitan harta pusaka ni dengan silaturahim? Dia macam piramid sifat lah, ibarat irama dalam. Tak boleh dipisahkan isu ya. Jadi saya refresh balik apa yang dinyatakan dalam khutbah. Dia kata setengah masyarakat menganggap pengurusan harta pusaka hanya boleh diselesaikan melalui pembahagian secara faraid sahaja. Digariskan itu pembahagian ya. Dia pembahagian ni orang selalu menunjuk pembahagian ni sebagai hukum faraid. Yang kita akan kongsikan pada malam ini. Dia kata, sikap ini boleh dikatakan antara penyebab berlakunya kelewatan pembahagian harta pusaka bagi seseorang si mati. Kepercayaan hanya faraid itu yang akan menyebabkan kelewatan. Ya. Sebab apa? Waris-waris tidak mengetahui kedudukan harta pusaka dan siapakah ahli-ahli waris. Bila kita tanya kan, apa maksud ahli waris? Ada yang mengatakan hubungan darah. Ya, tapi saya beri contoh. Apabila suami meninggal, maksudnya isteri tak berhak menerima harta pusaka sebab isteri tidak ada hubungan darah. Betul? Tak betul kan? Jadi waris faraid ini adalah satu definisi yang istimewa ya, berbeza dengan kefahaman kita ya. Okey. Kemudian jadi hasilnya harta alih dan harta tak alih, harta alih dan harta tak alih akan terbeku. Ya, banyak sangat yang terbeku, akaun-akaun bank, tabung haji semua akan terbeku ya. Jadi apabila kita membicarakan tentang faraid, di dalam Al-Quran ada disebut 3 kali dalam surah An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat 176 di mana ulama bersepakat menjadikan kedua-dua ayat ini sebagai asas kepada hukum faraid. Ya, saya tak akan membacakan surah Quran yang risau, tapi saya akan bagi salah satu terjemahan iaitu surah An-Nisa ayat yang ke-12. Dia kata para suami, abang-abang kan, para suami dia kata 1/2 harta. Jika isteri meninggal, abang-abang akan dapat 1/2 jika tidak mempunyai anak. Jika mempunyai anak, abang-abang akan dapat 1/4. Ya. Kemudian para isteri akan mendapat 1/4 jika tidak mempunyai anak.
dan dapat lagi kurang 1/8 jika mempunyai anak. Saya nak tanya muslimah, 1/8 cukup kok? Adil kok? Kan hidup susah payah kan berpanas berhujan, kadang-kadang perlu bawa jembatan segala nak berjalan dengan suami. Alih-alih 1/8 sahaja. Muslimah boleh beri komen. Cukup tak cukup? Adil tak adil? Tak adil ya? Adil? Alhamdulillah. Ya, okey. Kemudian dia cakap lagi, setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan sesudah dibayar hutang-hutang, kena faham, pergi bayarkan, settlekan wasiatnya, kemudian bayarkan hutangnya, baru nak cerita pembagian. Ya, lepas tu lagi tidak memberi mudarat kepada ahli waris. Kita kena ambil ayat ini penuh. Jangan macam kebanyakan para suami. Suami boleh berkahwin 4, boleh pegang yang penuh tu kan. Kena berlaku adil, yang perlu ditinggalkan macam ni juga ya. Tidak memudaratkan waris Allah. Okay. Tapi masalahnya tuan-tuan, ini pengalaman kami apabila mengendalikan kes-kes urus pusaka ya. Apabila berlaku kematian, harta yang ada akan menjadi pusaka. Ya. Apa yang keluar daripada harta pusaka? Ditolak hibah. Ya, biasa dengarkan hibah. Harta amanah. Contohnya pengurusi masjid ni diamanahkan memegang 10,000. Nampak majlis korban laku kan? Tiba-tiba tak sampai majlis korban meninggal, dalam tu ada 10,000 yang bukan pusaka ya. Itu harta amanah. Okey, yang kita keluar daripada pusaka. Kemudian kepada waris semua, kos bumi, hutang Allah, hutang manusia, harta sepejarian, wasiat 1/3. Kena laksanakan. Sementara harta sepejarian hanya boleh diselesaikan mahkamah syariah. Ya. Kemudian selebihnya tu ataupun baki tu barulah dibagi-bagikan kepada waris warain. Tetapi banyak sangat kes yang pihak kami kendalikan, harta hak semua yang betul siapa tanggung? Pasangannya seorang-seorang. Banyak sangat kes. Ya, dia nak ambil hak tapi dia tak nak ambil tanggungjawab. Ya, banyak sangat yang saya akan kongsikan. InsyaAllah. Okey, sambungan daripada khutbah 5 tu, dia kata kegagalan mengurus harta pusaka dengan baik akan mendorong berlakunya krisis. Memang banyak sangat kes yang bawa kepada pertelingkahan sesama waris. Yang pertama, okey, terdapat waris yang memiliki harta si mati tanpa persetujuan waris lain atau mengambil harta si mati secara salah ataupun masa muda memakan harta batil. Ya. Lebih malam lagi terdapat waris yang sanggup memberi keterangan palsu di hadapan hakim-hakim semata ingin berebut harta yang lebih. Saya ada satu kes. Klien datang kepada kami untuk menjual tanah Pak Eka di Kuala Bilah, Pak Eka, dengan membawa 4 sijil kematian. Ya, maknanya adik-beradik dia ada yang nak juga 4 kak. 2 daripada sijil kematian itu adalah sijil kematian cabutan. Tuan Imam tahu tak apa maksud sijil kematian cabutan? Sijil kematian yang dikeluarkan dengan menganggap orang sudah mati. Ya, sudah cari tak jumpa, menganggap. Tapi apabila pihak kami membuat semakan, yang kedua-dua tu meninggal selepas mereka. Jadi merujuk kepada Jabatan Pendaftaran Negara, semua kematian selepas mereka mesti ada rekod, mesti ada sijil kematian yang asal. Jadi kami menghubungi pihak klien itu, dia kata dapatkan sijil kematian. Kalau tak ada, dia kata dapatkan polis report. Sekarang ni tuan-tuan, dah 1 tahun setengah klien tak datang kepada pihak kami. Sebab apa? Apabila membuat laporan polis, polis akan menggunakan segala sumber dia untuk mencari waris. Jadi satu, dia takut katoilah ya, dakwaan palsu. Nampak tak? Kes macam tu sekarang ada. Ya? Okey. Kemudian berlaku salah faham setelah meninggal dunia. Ada orang yang bertanya, ini pusaka ke, ini bukan pusaka ke? Jadi kita tengok ya, perbezaan antara harta pusaka dengan bukan pusaka. Pusaka bukan pusaka. Apa yang menjadi pusaka? Harta halal. Sewa belum sewa. Kalau ada rumah sewa, ya,
hutang belum terima, dividen, royalty, akaun pemenang. Ya, bukan pusaka, ni harta haram, saking kan, kalau tak boleh diwarisi ya, harap ya, pencen, pampasan. Akak-akak kalau ada pampasan suami itu tak perlu difaraid, itu memang hak milik pasangan. Ya, akhirat kematian tak boleh. Kan, pampasan besok majikan dan sebagainya. Sebab apa? Saya ada satu kes saya di KL. Klien saya itu di KL, tapi saya tak nak sebut di mana ya. Anak dia datang mengadu kepada saya apabila bapa yang meninggalkan 3 pintu rumah sewa. Ya, di KL di rumah sewa mahal je ya. At least 3,000. Kalau dah 3 pintu mungkin 9,000. Ya, omak ni ambil semua duit sewa. Lepas tu bila kesadaran kerajaan nak membangunkan tanah tersebut, mak dia awal-awal dah sound siap nak ni. Ngah, besok jual tanah ni, duit tu omak ambil semua. Padahal omak kan dia tahu 3 ni. Jadi saya beranggapan bahawa terdapat salah faham mana yang pusaka, mana yang bukan pusaka. Sebab kita ni orang Islam, selemah-lemah iman kita, kalau kita tahu itu bukan hak kita, InsyaAllah kita tak akan ambil. Tetapi disebabkan salah faham, maka terambil. Yang itu kita risau. Ya, yang itu kita risau. Ya. Okay. Dan sebenarnya tuan-tuan, bila urus pusaka ini bukan satu proses yang mudah. Ya. Apabila dokumen dikumpulkan, serahkan kepada pejabat pusaka kecil semua untuk menunggu tarikh bicara saja menunggu 4 hingga 8 bulan untuk menunggu tarikh bicara saja, dan akan menjadi lebih lama lagi jika waris-waris tidak muafakat. Ya, saya sekarang ini sedang mengendalikan satu kes di mana waris cuba selesaikan urus pusaka arwah mak bapak dah 40 tahun tak selesai-selesai. Ya, sebab apa? Memang banyak sangat masalah. Waris-waris nak menghubungi, nak duduk sepakat, bukannya masa bicara baru nak berpakat-pakat. Masa tu pegawai perbicaraan pejabat pusaka ni kata awak balik dulu bincang, dah setuju besok baru letak. Ya, jadi ada 3 agensi yang mengendalikan urusan harta pusaka. Yang pertama, pejabat pusaka kecil. Ya, jika ada harta tak alih dan harta alih kurang daripada 2 juta, itu pejabat pusaka kecil. Mahkamah tinggi jika harta tak alih dan alih melebihi 2 juta, ini kena pakai lawyer juga. Ya, ataupun amanah raya. Ini popular road ya, amanah raya. Jika harta alih sahaja, harta alih yang simpanan, kenderaan, tabung haji, KWSP, itu harta alih. Ya, bawah 600,000 amanah raya yang diputuskan. Ya, faham ya? Dan prosesnya macam itulah, untuk bicara surat kuasa mentadbir, perintah pemakaian, banyak prosesnya. Ya. Jadi faraid sebenarnya, ilmu faraid ini bukan hanya pembagian harta kepada waris. Ya, itu kita kena betul-betulkan salah faham. Sebab apa? Okey, saya tunjukkan. Saya akan beri contoh. Ya, contohnya ni seorang lelaki meninggal dunia. Apabila meninggal dunia, dia ada ayah, dia ada ibu, dia ada isteri, ada 7 anak. Jadi keseluruhan waris dia ada 10 waris. Ya, jadi apa harta yang dia? Wang tunai, tanah kebun, rumah dan kenderaan. Ya. Jadi kalau salah faham faraid ini berlaku, kita akan tengok apa kesannya. Wang tunai bagi 10, tak ada masalah kan? Kalau ada 100,000 bagi 10, seorang dapat 10,000, tak ada masalah. Ya. Tanah kebun letak 10 nama. Itu yang makin kecil, makin kecil. Kalau tuan-tuan pernah dengar banyak kes di Kedah dipanggil lot release. Kecil-kecil dah jadi sekakak-kakak. Sebab apa? Nak letak semua nama-nama waris kan? Nak berlaku adil, faraid kan? Ya. Rumah letak 10 nama. Dalam rumah tu dapatlah seorang pilih air. Kan? Kalau dibagi-bagi kan, letak 10 nama kan? Ya. Kenderaan 10 nama. Kan? Nak letak 10 nama macam kenderaan. Kan? Dia fikir tak beri dah. Kan? Atas gerak satu punya, saya nak seorang saja. Habis macam mana saya ada 10 waris? Ya,
Okey, Allah. Jadi maksudnya ini bukan satu kesudahan yang baik. Ada kaedah lain. Ya. Lepas tu lagi. Banyak berlaku salah faham. Contohnya kenapa? Ini saya selalu bercakap dengan kawan-kawan saya. Contoh paling mudah, insya-Allah dia ada PSP. Siapa ada PSP? Boleh saya tahu tak? Alhamdulillah. Dia letak PSP itu kenapa? Dia kata macam saya pun salah faham kan. Saya beri contoh macam ni lah. Dulu sebelum saya terlibat dengan dunia ni lah, saya letak 3 kenapa. Tuan-tuan boleh nampak kan? Masa tu saya buat tahun 2014, masa saya kat dapur. Saya letak isteri saya dan 2 orang anak saya. Anak saya pun perempuan. Yang nama pun Nurul Izzah. Apa yang nampak? Ada yang saya bulatkan di bawah. Saya bawah 18 tahun. Katalah pada 2014 tu saya meninggal, bahagian anak saya kira PSP akan tahan. Sebab apa? Anak saya belum cukup. Lebih malang lagi, katalah saya menamakan mak saya pula meninggal terlebih dahulu. Yang itu kena bicara bersama. Jadi duit itu nak diguna kan? Tapi terpaksa bicara bersama. Jadi KDPSP ada akta dia. KDPSP cuma tempat mencarut dan juga pelabur. Bukannya tempat membuat wasiat, pesanan, hibah dan sebagainya. Jadi apabila berlaku 3 penamaan macam ni, contohnya bila saya meninggal, ketiga-tiga ni perlu hadir. Barulah KDPSP akan lepaskan duit. Ya. Okay. Jadi apa yang sepatutnya yang dibuat? Ya, ini kaedah yang betul. Letak satu nama. Isteri 100% ataupun suami 100%, tak ada masalah. Kemudian diikuti dengan wasiat ataupun pesanan. Ya. Jadi apabila berlaku wasiat ataupun pesanan, maksudnya itu bukan lagi penama yang di bahagian bawah. Itu adalah penerima. Jadinya isteri saya 30%, anak pertama 30%, anak kedua 30%. Dah tak perlu faraid dah, sebab itu hasrat saja. Dan jangan lupa saya berikan 10% ataupun tidak melebihi 1/3 sebagai wasiat sedekah kepada surau tempat saya lah. Itu contoh dia ya. Okay. Jadi berdasarkan pengalaman kami boleh buat kesimpulan bahawa terdapat 5 punca utama masalah. Yang pertama, tak faham hukum faraid, hukum ilmu, ya. Yang kedua, ya, okey, tak sedia orang yang tahu, ya. Sebab proses urus pusaka memerlukan kos. Lagi lama urus pusaka itu, lagi mahal. Pergilah mana-mana lawyer ke apa ke, memang macam tu. Ya. Jadi kalau semua harta itu dibekuk macam mana nak ada sumber untuk menguruskan harta pusaka. Saya ada satu kes klien di Sembadu. Suaminya baru meninggal selepas COVID itu, PKP itu. Ya, suaminya lupa meletakkan nama pada KWSP. Jadinya anak ibu juga ni ada anak 4 sekolah. Duitnya KWSP itu tak boleh dikeluarkan. Kena bicara sebab tidak diletak nama. Ya, itu jadi wang yang berpulang. Ya. Kemudian tak mula, tak tahu, tak mampu. Tak ada yang nak mulakan. Ya, saya beri satu senario kalau tuan-tuan perasan lah ya. Apabila berlaku kematian, sebenarnya dalam Islam antara yang patut disegerakan adalah kebumi. Ya, bayarkan hutang apa dan juga urus pusaka. Jadi adalah seorang abang mungkin kan dia tahu ada bumi sikit. Jadi apabila dah bumi ayah-ayahnya semua, dia pun menyalurkan laci, tengok geran-geran apa semua, apa saja dokumennya. Dan ada dia tengok, lo buat apa lo? Lo nak menguruskanlah geran-geran apa semua ni, ada pusaka arwah ni. Dia begitu. Kau ni lo kan bubuh ayam merah lagi. Dah sibuk nak berurus masalah harta. Masalahnya bukan berurus masalah harta. Masalahnya bila waris-waris wajib masa itulah paling sesuai untuk berbincang mengenai pembahagian harta pusaka. Ya, mendapatkan muafakat. Ya, jadi tak mula, tak tahu, tak mampu. Kemudian tak muafakat. Ya, nombor 5. Tetapi kalau
kita bercerita tentang urus pusaka, tak merupakan waris ini adalah masalah yang paling besar. Masalah paling besar, ya. Berdasarkan pengalaman saya, inilah punca utama kes-kes urus pusaka yang banyak tak diselesaikan, ya. Jadi sambungan kepada khutbah Jumaat tersebut. Dia kata, sebenarnya untuk mengelakkan harta pusaka menjadi beku dan waris berbalah, maka umat Islam disarankan membuat perancangan awal secara teratur dan sistematik sebelum meninggal dunia. Kawan saya itu tadi agak-agak bila masuk paling sesuai buat perancangan. Jadi saya pun kobarkan 2 minggu sebelum meninggal. Ya, dia menanggung. Terus saya tanya dia balik, agak-agak tuan bila meninggal tuan, manalah saya tahu. Dah tu masa hidup ni lah membuat perancangan. Kita tak boleh confirm, ya, besok kita masih hidup lagi kan. Betul lah, ya. Jadi sementara hidup dibuatlah, ya. Okay. Nabi pun pernah berpesan seperti riwayat Al-Bukhari mengatakan, tidak sepatutnya seseorang Muslim yang mempunyai sesuatu ingin diwasiatkan tidur 2 malam berturut-turut, melainkan dia menulis wasiat di sisinya. Tuan Imam, buku berapa Tuan Imam? 37 Tuan Layla. Sesiapa yang berumur 50 tahun maknanya pada hari ini dia dah tidur 18,275 malam. Dah buat wasiat. Ini bukan saya yang beritahu, ini Nabi hadis sahih riwayat Al-Bukhari beritahu. Dia kata 2 malam saja tidur. Malam ketiga kena pastikan wasiat pesanan telah disediakan. Ya, insya-Allah. Jadi kelebihan membuat wasiat mampu memudahkan proses pembagian harta, sebab dalam wasiat pesanan itu kita nyatakan pembagiannya, semua setuju. Jadi tak perlulah depan pegawai pejabat besar kecil baru nak berbincang. Saya tak setuju, dia tak setuju. Kan dulu awal-awal arwah ayah dan urusan dah bertulis bersaksi. Inilah pembagiannya. Ya. Okey. Lepas tu perlu memastikan waris akan memperolehi. Jadi tak adalah mana-mana yang sepatutnya dapat, kan? Jadi tak dapat. Sebab kita tak kenal pasti waris-waris kita dah bagi siap-siap, ya. Jadi tak adalah waris-waris kita menagih simpati, minta bantuan Baitul Mal. Kita selalu duduk berfikir dari mana sumber pendapatan kita, ya. Bagaimana kita membelanjakan harta kita. Tetapi kita lupa, kita tak pernah berfikir bagaimana harta itu boleh dimanfaatkan oleh ahli-ahli keluarga kita juga yang kita selalu, ya. Allah. Wasiat sedekah. Yang ini saya rasa tuan-tuan semua sedia maklum, alhamdulillah. Apabila kita mati semua terputus segala-galanya, kan? Kecuali 3 perkara. Ya. Antara salah satunya adalah wasiat sedekah. Ya. Wasiat sedekah maksimum 1/3, tahu kan? Kalau melebihi 1/3 kena mendapat persetujuan waris-waris. Kalau waris tak setuju, yang melebihi 1/3 itu tidak boleh dilaksanakan. Yang tetapi kalau kita berwasiat 1/3, yang itu waris wajib melaksanakan. Ya, faham ya? Boleh. Waktu masuk Isyak ada, ya. Hibah. Ini popular sebenarnya. Macam saya punya klien pun, hibahnya maksudnya pemberian kasih sayang tanpa mengharapkan balasan, dibuat semasa hidup, terlaksana semasa hidup. Maksudnya memberi hibah, memberikan hibah itu semasa hidup lagi. Ya, okey. Antara golongan yang memerlukan hibah ni, contohnya anak angkat. Kalau tuan-tuan ada anak angkat, ya, ibu-ibu, walaupun anak angkat itu disusukan daripada kecil, masih lagi tidak boleh mewarisi harta pusaka. Ya, kalau boleh pun wasiat sedekah 1/3. Katalah nak beri lebih, contohnya nak beri sebuah rumah, solusi dia adalah hibah.
Ya, hibah ni boleh diberi kepada sesiapa sahaja. Ya, walaupun contohnya kita baru masuk Islam, mak ayah kita masih lagi bukan Islam, pun boleh kita beri kepada mak ayah kita. Ya, hibah. Okey. Hibah ni dia ada hibah mutlak, hibah bersyarat. Apa yang saya nak kongsikan ni hibah bersyarat, ya. Bila masa dia perlu, dekat KL ni saya tahu banyak sangat rumah, memang rumah semua mahal. 1 juta lebih, ya. Yang muda-muda nak beli rumah, mungkin loan tak lepas, jadi dia buat joint loan bersama. Jadi pemilikan atas rumah tersebut 50-50 suami dan isteri. Apabila suami meninggal, isteri jangan ingat bahagian suami itu menjadi milik penuh isteri. Dia kena bahagi-bahagikan. Isteri bahagian dia memang paling sedikit. Kalau kita tengok, kalau suami itu masih ada lagi bapa 12/72, ibu pun 12/72, anak lelaki paling banyak. Ya, isteri paling sedikit. Isteri dapat betul kalau 2 nama rumah, satu kuasa separuh, katalah 2 tingkat. Tingkat bawah isteri punya, tak ada masalah. Yang tingkat atas tu bahagian isteri cuma 9/70, dapatlah bilik air tingkat atas. Ya. Jadi macam mana benda ni untuk dielakkan? Jadi minta suami itu hibahkan bahagian suami. Ya, saya ada satu kes. Ini kes senang. Berapa minit lagi? 5 minit. Okey, saya kongsikan satu kes sebenar. Nama kawan saya ni Salwa. Memang nama sebenar. Dia kata, bang, kalau abang pergi ceramah, kongsikan apa ni peristiwa saya ni untuk pengajaran kepada kaum kami. Ya, Salwa ni berkahwin dengan seorang lelaki yang agak berjaya, kontraktor berjaya, tinggal di banglo besar di Labedahan di Seremban, satu kawasan elit. Kalau macam sini macam Bandar Baru, Pahang dan Labedahan, kawasan elit. Dia rumah banglo, perabot semua import. Dan dia ada anak lelaki seorang berumur 12 tahun. Ditakdirkan suaminya meninggal awal. Ya. Depan jenazah mak tua itu begitu. Salwa dah risau. Mak dah bergau. Ini 9 ya. Mak dah bergau. Betul depan jenazah suami. Memang betul tuan-tuan. 2 minggu je. Minggu ketiga mak dengan adik-adik pindah masuk ke rumah banglo itu di Labedahan. Ya. Minggu keempat dia kat bawah mak berwarna dengan rumahnya. Apa maksud tu? Maksudnya sila keluar. Ya, bawah sila keluar. Tapi nasib baiklah apa suaminya bijak sikit, dia dah berikan rumah teres berdekatan dengan situ. Tunai dah tukar nama siap-siap kepada bawah. Jadi bawah tu berpindah daripada banglo ni ke rumah teres. Selain daripada rumah teres ni, dia dapat masjid baru yang masih dalam loan yang disuruhkan oleh pegawai bank. Jadi daripada rumah besar banglo kena halau, dapat rumah teres kecil, masjid dan juga manager bank. Akhirnya dia kahwin dengan manager bank lah. Ya, alhamdulillah. Jadi apa yang saya nak kongsikan tuan-tuan, ya, kalau ada pemilikan rumah ni, tolong tengok betul-betul. Ya, azan 3 minit. Contoh macam saya, dua-dua anak saya perempuan. Jadi dari segi faraid ni saya strukturnya lemah. Jadi apa yang saya buat, saya hibahkan rumah dan wang simpanan saya kepada isteri dan anak saya siap-siap. Saya buat dokumen hibah. Yang harta lain, tanah dan sebagainya itu adalah sedikit. Yang itu tak apa. Adik-adik saya ambil dah macam tu. Sebab orang rumah saya nak memastikan dia dan anak-anak kan tak merempat. Jadi harta yang saya hibah, harta-harta lain tak apa, bahagilah faraid. Bagi. Ya. Itu yang memang diharapkan oleh apa ni pasangan itu. Betul tak ya? Jadi kita boleh berhenti dulu azan. Ya. 2 minit lagi. Okey. Sebab apa yang saya nak kongsikan selepas ni agak berat sikit. Dia tak boleh stop. Kita kena terus saja. Kita
stop sekejap untuk azan boleh. Lagipun saya dah beri tekak sikit lah. Ya, jadi kita berhenti sekejap untuk azan Bukan sebab saya apa Skype-nya apa Mr. Encik Afwan Afian Saya tak pernah video boleh tak saya share boleh nanti saya tag sebab memang nak tag tu nanti semua nak tanya ni nak nama penuh ni nama penuh saya semua Yang ni tajuk ni agak berat pada saya. Sebab saya pernah bagi talimat sendiri, kemudian di siaran tu saya telah ditegur oleh salah seorang ustaz.
cara saya menerangkan bahagian ini. Dia kata saya seolah-olah memperlekehkan hukum faraid. Ya, jadi saya muhasabah diri. Saya perbaiki cara penyampaian saya untuk bahagian ini. Tapi kita sama-sama berkongsi, ya. Hak waris faraid, ya. Dia panggil muafakat waris ataupun al-taharush. Bahasa Arabnya al-taharush ataupun muafakat waris. Sebenarnya di awal-awal khutbah di bahagian awal pembentangan saya tadi pun ada mengatakan dalam khutbah Jumat mengatakan bahawa salah faham umat Islam disebabkan pembagian pusaka ini hanya berdasarkan kepada faraid saja. Sebenarnya tuan-tuan ni ada kaedah yang lain, ya, yang ini saya akan kongsikan. Yang pertama, melepaskan hak kepada seseorang dengan redha. Dia ada bahagiannya tapi dia tak mahu dilepaskan. Ya, lepaskan hak dengan redha. Okey. Yang kedua, melepaskan hak tebusan. Ya, kaedah yang kedua. Yang ketiga, setuju bahagi ikut kadar yang dipersetujui. Ya, kaedah yang ketiga. Dan kaedah yang keempat, setuju bahagi ikut kadar faraid. Ini sebenarnya ilmu faraid. Selama ni yang duk kita kata 1/2, 1/4 adalah pembahagian faraid. Jadi kalau tuan-tuan mengatakan ilmu faraid, ini yang keempat-empat. Al-taharush muafakat waris. Ya, saya beri satu contoh. Dulu perasan tak ayah-ayah kita bila dia berusaha kan, besok kalau ayah tak tahu, lo kau ambil tanah ni, angah kau ambil tanah ni, musuh kau ambil tanah ni. Ikut kadar faraid dia, tak kan? Dan pada itu dilaksanakan tak? Dilaksanakan sebab apa? Waris-waris semua muafakat. Tetapi kalau ada yang tak bersetuju, dia kata saya nak ikut kadar faraid, itu hak dia. Mungkin dia dapat bahagian tu dia kecilkan. Kalau faraid mungkin dia lebih besar, jadi dia nak ikut kadar faraid, itu hak dia dan kena berikan. Tapi yang lain-lain ni tak pernah muafakat. Itulah bagi macam mana pun. Ya, okey. Untuk memahamkan tuan-tuan, saya bagi satu kes yang mudah. Ya, saya nak begini tuan-tuan faham, ya. Saya bagi satu kes yang mudah. Contoh kes, suami isteri meninggal serentak. Ini saya pernah berlaku kepada kakak kepada ayah saya. Balik daripada solat subuh, berjemaah suami isteri naik motor, aksiden meninggal serentak. Ya, dan maknanya benda ni boleh berlaku. Tapi yang kes yang saya ini bukanlah, ya. Okey. Kedua ibu pun telah tiada. Maksudnya dari segi waris faraidnya dia ada dua saja, iaitu waris satu anak lelaki dan satu anak perempuan, dua-dua melebihi 18 tahun. Ya, hanya lebih 18 tahun saja yang layak menerima harta pada masa itu. Ya, lelakinya, anak lelaki ini alhamdulillah seorang pengurus besar. Ya, ini kes dia, senario dia. Gajinya mungkin 20,000 sebulan. Sementara adik perempuan dia ni OKU. Ya, PMR pun dah 3 kali tak lepas-lepas. Ya, maknanya berpotensi untuk hidup bujang sampai bila-bila lah adik perempuannya. Jadi, andaikan harta pusaka yang ditinggalkan tu banyak lah, tapi kita fokuskan untuk contoh ni uang simpanan sebanyak 100 ribu ringgit. Jadi, saya akan tunjukkan satu persatu pembahagian dia, jumlah dia mengikut keempat-empat kaedah ini. Ya, untuk tuan-tuan tengok. Ya, yang pertama, contoh kes pembahagian. Okey. Ingat abang lelaki tadi seorang pengurus besar, gaji 20,000, adik perempuannya OKU, PMR tak lepas-lepas. Ya. Kalau mengikut faraid, anak lelaki adalah asbah dan bahagian anak perempuan adalah separuh daripada anak lelaki. Jadi pembahagiannya adalah anak lelaki itu mendapat RM75,000, anak perempuannya RM25,000. Itu ikut kadar faraid. Ya. Yang kedua, ikut kadar yang dipersetujui. Dia dua orang boleh macam ni lah.
Itu tak payah daripada yang lain, kita bagi dua je lah. Ya, abang separuh, kau separuh. Jadi masing-masing dapat RM50,000, RM50,000. Ya, kita teruskan lagi. Lepaskan hak dengan tebusan. Abang ni beritahu adik, tak apalah, adik ambillah semua bahagian ni adik ni. Tapi abang teringin lah nak pergi umrah dengan akak, boleh tak? Belanja abang tiket apa ni, pergi umrah RM25,000. Adik dia pun belikan tiket. Jadi adik dia dapat RM75,000, abang dia dapat RM25,000. Itu dengan tebusan. Ya. Dan yang keempat, melepaskan hak dengan reda. Abang dia cakap, ya Allah, aku ni gaji RM20,000, kereta 5-6 biji, bangun 3 tingkat. Apalah sangat RM100,000 ni kan? Baik saya berikan semua kepada adik saya ni, duduk kampung kan, tak ada punca pendapatan. Jadi dia lepaskan hak. Jadi ya adik dapat keseluruhan RM100,000, abang dia tak dapat apa-apa. Melepaskan hak dengan reda. Nah, saya tanya tuan-tuan, kaedah mana yang terbaik bincangkan? Mengikut senario, mana yang terbaik? Setuju tak kalau saya mengatakan bahawa kaedah yang tepat melepaskan hak dengan reda adalah yang terbaik berdasarkan situasi ini? Setuju? Boleh tak benda tu? Ikut faraid? Boleh, sebab apa? Abang dengan adik waris yang berhak ni bersetuju, muafakat. Boleh dilaksanakan, tak ada masalah. Ya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, masalah urus pusaka, muafakat waris adalah masalah yang paling besar yang pihak kami kendalikan. Bergaduh sana, bergaduh sini. Ya, saya kongsikan. 2 minggu lepas saya pergi kaunseling. Dalam kes urus pusaka, kita akan memulakan proses dengan kaunseling waris. Tujuannya apa? Untuk muafakat, supaya bicara pusaka ini menjadi mudah. Yang pertama di Labeda Haid sekarang, Labeda Haid lagi. Ya, macam pada bapak ni lah. Ayah saya baru meninggal sebelum nikah itu, 30 Ogos. Maknanya masa kita orang pergi baru 2 minggu. Ayahnya tu dah buat perancangan hibah, wasiat, pesanan semua dah siap. Ya. Apabila kami pergi untuk membuat kaunseling, anak-anak semua muafakat. Tuan dia kata, kami semua adik-adik dan mak bermuafakat untuk melaksanakan semua hasrat arwah. Termasuklah ada satu kereta HRV baru yang baru dibeli 2 minggu sebelum dia meninggal, cash. Kami pun bermuafakat melepaskan hak kami dan memberikan kereta baru ini kepada mak bagi surau mati dan sebagainya. Nampak? Cantiknya. Sebab arwah baru meninggal, dia terbayang minggu lepas baru je makan pisang goreng sama-sama kan. Minggu ni dah tak tahu. Jadi dalam pemikiran mereka, dalam hati mereka masih lagi teringat arwah. Ya, ini kes yang pertama. Kaunseling yang kedua di Taman Pedas Perdana. Kawasan biasa-biasa, rumah rakyat, meninggal dah 12 tahun. Ya, ada pula ibu muda, isteri muda. Jadi sepanjang sesi kaunseling itu, waris-waris yang hadir asyik mengatakan hak kami, hak kami, hak kami. Hak kami bagaimana? Hak kami berapa banyak? Kita ada mak tinggi, anaknya macam mana? Itu saja, langsung tidak menyebutkan hasrat arwah. Sebab apa? Dah 12 tahun meninggal, dah lupa dah apa. Ya, yang diingat ini semula bahagian-bahagian pusaka. Ya, nampak tak kesan dia? Ya, faham ya? Sebab wafakat waris itu memang payah. Ya, memang payah. Kan? Pernah satu kali tu saya nak balik ke meja. Wah, waris sembilan kan? Dia tak kira. Dia nak bahagian dia juga. Sabar tuan, sabar. Kita pun cek, pakar nak buat analisa waris. Tuan bahagian tuan 1/72. Tapi cara dia pegang meja tu macam separuh dia. Ya, tapi sungguh pun 1/72 kita kena bagi itu hak dia. Ya. Jadi apabila sudah faham, maka masalah bukan berlaku. Ini biasalah kan. Ayah pesan lo berikan waktu tak kau. Ya kau, siapa saksi arwah? Dan kalau dah saksi arwah macam mana nak dapat penyaksian? Kan? Ya.
Namun realiti masyarakat kita, ya, ini satu yang perlu kita akui. Realiti masyarakat kita, kesedaran tentang keperluan menulis wasiat, pesanan, hibah, amanah cukup rendah, terutama di kalangan orang. Ya. Setengah umat Islam kenapa berlaku macam ini? Sebab mereka tidak memikirkan kematian. Saya ada satu kawan, saya ikut dalam FB ya. Saya ada satu kawan duduk pada bilah, dia update dalam Facebook dia, berjumpa teman sekampung di London. Di kampung tak jumpa. Dia cakap, maksudnya tuan-tuan, maksudnya dia lebih tegak pergi London berbanding balik kampung di Kuala Bilah. Jadi apabila dia balik di London, saya telefon, cakap buatlah pesanan, hibah dan sebagainya. Macam-macam alasan dia beri. Lalu dia cakap, dia rasanya ni lampai lagi mati. Kan habis, saya pun, iyalah, tak boleh nak buat pula, kita dah beritahu dia buatlah ya. Okay. Jadi itu memang, sedangkan wasiat pesanan hibah ni hanya perlu dibuat sekali semua. Saya ada satu klien ustazah, ya. Ini cerita yang menarik. Tadi saya cerita ngeri je kan. Yang saya cerita yang menarik. Ustazah ni apabila arwah suami meninggal, arwah meninggalkan harta, adik-beradik arwah berebut untuk membayar hutang-hutang arwah. Ya, adik-beradik arwah ni berebut membayar hutang-hutang arwah, dan harta-harta arwah ni diserahkan semua kepada isteri dia. Isteri ni cikgu kepada anak saya lah. Tuan-tuan tahu apa harta-harta dia? 4 biji rumah dia. Bukan kali-kali 4 biji rumah. Sebab arwah suaminya bankers, dia tahulah beli rumah, 4 biji rumah. Jadi daripada pengalaman tu, jadi ustazah tu kata, saudara saya tu, saya buat perancangan wasiat di sana. Jadi bila dia dah buat, saya dah serahkan semua dokumen tu, saya tanya ustazah macam mana perasaan ustaz? Saya rasa alhamdulillah saya tenang. Saya dah tak risau. Besok saya kalau saya tak ada anak-anak saya dah ada bahagian masing-masing. Mereka tak akan berebut. Ya, saya dah nak fikir nak meninggal je dah. Ya, macam tu dah tenang ya, sebab dah membuat persiapan. Ya. Okey. Hanya sekali saja dibuat seumur hidup. Tak perlu buat tiap tahun. Ya. Jadi buatlah tuan-tuan ya. Siapa kami? Saya ada, kita lagi habis. Saya minta 2-3 slide yang terakhir ini untuk memberitahu siapa kami. Kami Maipusaka. Ya. Kami ada 7 pejabat seluruh Malaysia dan agensi, 7 pejabat di seluruh Malaysia dan agensi. Maknanya kita ada keseluruhan Malaysia, kita ada agensi pejabat yang terkini di Kota Kinabalu. Ya. Tugas kami, skop perkhidmatan kami adalah rancang harta, iaitu pesanan, wasiat, hibah, surat ingatan amanah dan sebagainya. Lepas tu urus pusaka, ya, siapa waris-waris yang tak sanggup turun naik pejabat pusaka kecil nak dapatkan sijil faraid kan, banyak proses dia kami boleh uruskan. Itu juga dengan kes-kes di mahkamah tinggi. Kemudian manfaat harta, pecah keran, pecah lot, sudah perjanjian keluarga. Okey, saya nak tahu ni orang perempuan ada tak yang asal warga Felda? Ada warga Felda. Dia Felda ni macam ni, di Malaysia ni kita ada 2 undang-undang kan. Undang-undang sivil, undang-undang syariah. Undang-undang sivil lebih besar. Tanah Felda tak boleh letak banyak nama. Maksimum 2 nama sahaja. Bayangkan kalau keluarga tu ada 5 anak, yang 3 anak lagi macam mana? Kan? Sebab biasanya bila letak nama atas keran, dia rasa dia punya hasil semua dia ambil. Jadi kita buatkan surat perjanjian keluarga. Macam mana nak bahagi-bahagikan hasil. Ya? Semua kita buat. Pejabat korporat kami di Axiata Tower, KL Central, ya, ini pejabat kami. Dan kami menyediakan solusi yang lengkap. Ya, katalah tuan-tuan, pesanan buah harta, ya, untuk wasiat pesanan buah harta. Ada pula pesanan harta, 10 harta, ya, hibah, ikatan amanah. Ikatan amanah itu contohnya macam mana? Ini first klien saya, dia ambil ikatan amanah. Dia ada 2 orang anak perempuan, 2 bawah umur dan dia tak percaya suami. Ini memang biasa berlaku. Ya, isteri tak percaya suami memang. Jadi apa yang perlu dibuat adalah melantik pemegang amanah. Ya, untuk bagi pihak anak dia. Jadi bila anak dia lebih 18 esok, pemegang amanah ni akan lepaskan haknya. Ya. Okay. Kemudian kita ada juga urus pusaka, ya,
housing, siapa-siapa yang ada papasan tentunya di bangka kafur melebihi 1 juta kan, takkan kalau meninggal besok nak beri isteri 1 juta selama kan, wah itu dia zakat lah kan. Jadi dia nak beri 5,000 kan. Jadi ada pihak yang menguruskan pelepasan wang tu, itu panggil trustee ya, kita pun ada. Dan ciri-ciri main pusaka, mampu bilik, memang mampu bilik ya. Kemudian tiada hiburan bulanan, maksudnya sekali punya lah tuan-tuan, itulah sekali bayarannya ya. Lepas tu tidak bergantung kepada nilai harga. Saya tahu rumah-rumah di Bandar Baru apa ni mahal-mahal, 1 juta, 2 juta, tak mempengaruhi fee yang kita kenakan ya, tak bergantung kepada harga. Dokumen yang komprehensif ya, selepas isyak nanti insya-Allah penting saya ada di luar, kalau tuan-tuan nak tengok bentuk dokumen hibah, ikatan amanah, pesanan dan sebagainya, kita ada tunjukkan nanti lah di luar. Kemudian hanya RM50 saja untuk file. Siapa yang pernah berurusan dengan lawyer? Agak-agak berapa kalau nak file dengan lawyer? Main apa? Ambil RM1,000 juga kan? Dengan pihak kami RM50 sahaja ya. Okay. Jadi kesimpulan, tips untuk hidup aman insya-Allah. Ini saya punya tips. Tuan-tuan boleh mempertikaikan, tak ada masalah. Kalau rasa okey ambil, tak okey abaikan. Ya. Tips untuk hidup aman, terutama wasiat sedekah satu. Ya, bayangkan kalau duit NSP itu 10%, ada 1 juta, 10% dah 100,000. Bayangkan 100,000 untuk bajet mana bagi apa? Ya, setiap kali ceramah ni kami boleh kan berapa ramai, berapa banyak pahala dia kan. Okey. Kemudian jangan tinggalkan hutang, jangan tinggalkan harta. Ya, jangan. Sebab Allah dah menjadikan rezeki setiap anak-anak itu. Wah, Allah susah payah tinggal harta macam-macam sampai bergaduh. Apa? Allah dah janji, tak percaya janji Allah. Kan? Jadi jangan tinggalkan hutang atau harta ni mesti bayar hutang pasti selesai. Jangan tinggalkan harta. Tak perlu, ya. Tetapi kita ni kan mana boleh tak harta kan? Kalau tuan-tuan masih ada juga harta, masih ada juga hutang, ya sementara hidup ni buatlah rancangan, buatlah pesanan, buatlah hibah, ikatan amanah, bertulis, bertarikh dan bersaksi. Ya, bukan main pesan-pesan mulut saja. Ya, okey. Jadi pilihan kita tuan-tuan. Saya menyampaikan saja. Ya, pilihan dengan tuan-tuan. Ya, okey. Sekian, terima kasih. Kalau tuan-tuan faham atau kongsi ilmu ni, kita kongsikanlah dengan kawan-kawan kita, ya, kan? Okey. Jadi ini saya memang aktif di media sosial. Tuan-tuan boleh menjalan YouTube pun ada saya punya tutorial berkenaan dengan satu dan sebagainya lah. Semua kes-kes sebenar saya kongsikan, ya, untuk panduan kita bersama. Jadi saya rasa itu saja yang dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan semua. Segala yang baik datangnya daripada Allah. Yang kekurangan tersasul tadi kan, pada bantuan bisnes kan, itu semua memang kelemahan saya. Kebetulan saya rasa masjid itu memang sempurna kan. Ialah ramai jemaah dia beriman jadi sesuatu kan? Kalau tak dipanen sesuai kan. Jadi alhamdulillah. Jadi saya sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau ada apa-apa persoalan, kita berjumpa selepas solat Isyak di luar sana nanti. Ya, kita ada beberapa perunding kami di luar nanti ya, insya-Allah. Sekian, terima kasih.